Okay, welcome back to Zaid Ibrahim Podcast. Kita sambung kembali perbualan saya dengan Tan Sri Syed Samad. Tan Sri, saya sebut tadi secara ringkas lah ya. Banyak kes-kes pemimpin-pemimpin UMNO, Datuk Najib lah, Muhyiddin Yassin, bekas pemimpin UMNO, dan Zaid Hamidi sendiri, ya, dan Tun Daim sekarang ni. Dan saya tak tahu lagi siapa lah. Ya. Susulan daripada proses cleaning up the government ni. Ya. Saya tak ada masalah tindakan undang-undang diambil. Ya. Tapi kita kena ambil tindakan itu semasa kesalahan itu berlaku. That should be the normal process. Ya. Kalaulah lama sangat, orang akan timbul masalah, persoalan itu dan ini. Tapi that aside, perkara yang saya nak sebut begini ya, mereka semua ini adalah pemimpin-pemimpin parti. The common feature. Dan pemimpin parti politik kita tahulah memerlukan wang. They have to collect money to support the election. Kita tahu. Saya muda-muda dulu saya selalu dengar cerita lah kalau UMNO nak bertanding, perikatan nak bertanding, dia pergi cari MCA leader. Sebab UMNO tak ada duit. Itulah hakikatnya. Ya. Dan yang keperlukan pada wang ini sudah tentunya daripada projek, daripada sumbangan tycoon. Dan tycoon tak ada beri sumbangan percuma. Selalunya ada quid pro quo, ada balasannya. Ya. Dan keperluan parti, duit wang untuk parti ini bukan saja UMNO, bukan saja barisan. Saya percaya DAP pun perlu wang. Mungkin PKR perlu wang. Semua parti perlukan wang. Jadi, soalan pertamanya, mengapakah janji Pakatan Harapan ini to have an election law, funding law, supaya sumbangan-sumbangan itu transparent, supaya account itu diaudit. Apa susah sangat? Ya? Why don't we have this law? Sebabnya, bila kita tidak ada law, when it is opaque, when it is secret fund, bila kita lantik nomini, kita lantik orang tu orang ni, akan timbullah salah guna kuasa lah, akan timbul penyalahan guna. Dan saya rasa inilah pemodenan parti politik yang saya rasa perlu kita laksanakan supaya orang yang memerintah hari ini pun boleh tidur. Sebab bila dia tak ada kuasa besok, saya difahamkan Tan Sri pun ada tulis buku pasal kuasa ni. Ya. You talk about it later lah. Tapi yang saya sedih juga ni sebabnya saya rasa macam, saya tak nak sebut 1MDB lah. Itu kes tu belum selesai, sub judice dan sebagainya. Tapi saya tengok keadaan Datuk Najib kes SRC lah, pada saya lah. Sedikit sebanyak saya tahu kes itu. Dan it's a case of 42 million that disalahgunakan katanya. Ya. 42 million, he has to serve 12 years in jail, $200 million fine. Yeah? And the evidence, enough evidence pada saya that he didn't know that, well, he might not know. Some of the money may not be his. And sometimes he thought it was his donation from Saudi. Tapi whatever it is, yang menjadi kepelikan pada saya ni, apa pasal orang UMNO tidak begitu sanggup macam seolah-olah malu nak bela dia dalam soal pengampunan lah ya. Sebab kalaulah perkara ini berlaku pada Anwar Ibrahim, saya rasa tak berhenti demonstrasi dan begitu dan ini dan konspirasi politik dan sebagainya. Adakah ini sebab orang UMNO percaya bahawa Datuk Najib wajar di penjara, ataupun kerana sifat orang UMNO tidak mahu bersuara? Berkonfrontasi, menimbulkan ketegangan, menimbulkan masalah. Is that the reason? Jadi sebabnya pada saya rasa kalaulah, kadang kita tahu soal pengampunan ni soal budi bicara. Ya, kalau kita boleh selesa dengan budi bicara peguam negara, apa pasal kita begitu sangsi dengan budi bicara agung misalnya? Why are we so wary of a king's prerogative, but we are happy to let the AG decide whatever way he wants. Jadi di sini saya nak Tan Sri sedikit pandangan you on this subject, supaya kita boleh akhiri perbualan kita ni on the note that
hopefully something will happen in the future. Well, right. I think the hope for change was there, yeah, because especially when the anti-hopping law came into effect, right? Ini untuk menyekatkan amalan kata politik dan sebagainya supaya mereka tak lompat dan berhabisan membawa kepada kestabilan. Yes. Yeah. Satu akta, satu undang-undang dipersetujui setelah dirundingkan di berbagai peringkat dalam parlimen sendiri di antara parti yang terlibat. Akhirnya, ia menjadi satu undang-undang yang membawa kepada keadaan yang bawa kepada buat orang ketawa. Yeah. Ya. Ahli parlimen boleh menyatakan dia sokong Perdana Menteri, sedangkan dia parti pembangkang. Dan parti pembangkang parti dia tak boleh ambil tindakan kepada dia, kerana kalau dia ambil tindakan dia menjadi kursi tetap dikosongkan. Yeah. Right? Yes. So kita ni pandai banyak betul bercakap, ya. Yang dalam parlimen, dalam parti bercakap pasal anti-hopping law untuk menyekatkan amalan parti melompat ni kata politik. Akhirnya kita membenarkan, kita membuat satu keadaan yang kontra sedikit. Kita tak mau memberikan parti kuasa untuk mendisiplinkan ahli dia. Jadi kalau parti memecat dia tak hilang kursi. Yang pertamanya, asas kepada akta lompat parti ini ialah untuk menghormati mandat rakyat terhadap parti. Right? Kita bukan mandat rakyat kepada individu. Ya? Maknanya kita terima prinsip itu. Prinsip itu ialah bahawa ini mandat rakyat kepada parti. Tetapi kita pula ada satu peruntukan, parti tak boleh ambil tindakan disiplin, pecat ahli yang tak patuh, kan? Itu pula. Jadi mana satu prinsip yang kita pegang. Alright. Jadi samalah juga bila kita bincangkan, patutnya mestilah adanya persetujuan untuk kita ada public funding, pendanaan politik daripada sumber kewangan kerajaan untuk menentukan satu, tidak ada berlakunya sumbangan melalui memberi kontrak dan sebagainya. You cut out the corruption, grand corruption, right? Itu satu cara, no excuse. Tidak ada sebab untuk memberi politik, untuk memberi projek untuk mendapatkan sumbangan kepada parti. Ya. Kedua, dia akan menentukan supaya parti ini boleh melaksanakan pendidikan politik. Yes. Ya. Dan bolehlah diberikan kaedah bagi setiap undi yang dapatlah RM50 bagi setiap undi yang dapat dalam pilihan raya. Jadi boleh diikatkan kepada keadaan kaedah-kaedah yang menasabah. Ya. Jadi maknanya kita boleh menghalang dari segi rasuah, umpamanya, memberi projek, adanya keputusan untuk jana wibawa ke apa kelah itu projek-projek ini pembiayaan yang menimbulkan keraguan. Yes. Ya. Saya tak kata ianya menjadi mungkin membawakan kepada rasuah, tetapi dia menimbulkan keraguan dan sampai ada yang sedah pun akan dibawakan ke mahkamah, akan didakwa di mahkamah. Ya. Dan dengannya lagi akan juga ada lagi yang akan dibawa ke mahkamah. Tapi pandangan saya kepada bekas ataupun pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan. Yang peliknya saya ialah bila mereka keluar je daripada UMNO, seolah mereka ni bersih. Yes. Itu pun satu hal juga. Pasal bukan parti yang melakukan rasuah. Tetapi imej parti UMNO itu dilonggokkan segala tuduhan rasuah kepada parti. UMNO is a corrupt party. UMNO itu. Tapi bila pemimpin yang sebenarnya terlibat dalam ketika itu dalam soal urusan yang boleh menimbulkan pertanyaan dari segi soal bisnes dan sebagainya, dia keluar dari UMNO, dia bersih. Macam kes saya. Ya. Saya terima duit daripada Datuk Najib kerana saya faham this is political fund. Yeah. Right? Yeah. Ada juga orang lain yang terima.
Tapi yang terima tu dia melompat pergi sana. Ya. Tapi tak kena pula Tak dakwah. kena pula dakwah. Jadi macam mana ni? Kerana saya duduk kekal dalam UMNO, saya kerana saya masih lagi dalam UMNO, maka saya rasuah. Tapi kalau engkau keluar daripada UMNO, engkau bersih. That's not even fair. Yeah. Ya. Dan saya bukan apalah, saya tak adalah soal tentang tokoh-tokoh ni, saya tak ada pendirian tak ada hubungan kuat dengan masing-masing, dan saya tak ada mempunyai pendirian yang tertentu atau definite interest in all these things. But saya ingin melihat satu keadaan UMNO tu dibersihkan. Right? Tidak dikatakan UMNO tu korup, kerana sekarang tindakan dikenakan kepada pemimpin-pemimpin yang dulu dalam UMNO yang korup. Yes. For that reason, I'm happy. Yeah, but I'm not sure if it is 20, 30, 40 years ago. What can you come out with? What can you do about it? What is it that can you have a good trial? It'll be a good story. Tetapi banyak kes yang akan kita dengar. Ya. Daripada orang tu seorang tu dia su pada Tun Mahathir ke pasal soal itu, Tun Daim ke pasal soal yang lain. Lepas tu ada yang ini ada buat tindakan sivil, tindakan jenayah, macam-macam cerita. Ya. Dan yang satu hal yang kita dengar sekarang ni ialah umpamanya kita saya ambil contoh saya lah, ya. Saya pergi ke mahkamah, okey, tuduhan pula saya menerima dan saya tak isytihar sebagai pendapatan yang boleh bercukai. Ini masa bila SPRM jadi pakar akta percukaian, kan? Dan keputusan mendakwa saya dibuat oleh Peguam Negara ketika itu. Kita tak boleh cabar dia ke? Saya nak tengok, saya akan cabar. Kerana saya pun nak faham dan saya nakkan rakyat faham apa yang dimaksudkan dengan budi bicara ni. Ada tak? Langsung tak ada had ke? Langsung tak ada syarat ke? Untuk dia mempunyai budi bicara. Maknanya absolut. Yeah. Apa dia putuskan, memang dah budi bicara dia. Saya tak fikir harus begitu. Jadi hakim, saya ni seorang, you ingat kan cerita pasal kunci. Apa isu ketika itu? Saleh Abbas dipecat. Yeah. Ketua Hakim Negara kita dipecat. Yeah. Itu menjadi isu penting. Zaid pun ingat apabila cerita Vicky Linggam. Ya. Zaid pun terlibat dalam meletakkan Judicial Appointment Commission, right? Saya ingat lagi berjumpa dengan beberapa hakim Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dalam satu majlis secara private membincangkan keadaan Ketua Hakim Negara ketika itu. Right? Saya memang sayang kepada judiciary kerana saya tahu ini institusi yang penting. Tetapi saya tak mau lihat judiciary ini menjadi mainan. Ya, boleh dirobak, boleh dirobek, boleh ditunjuk, boleh tolak ke sini, tolak ke sana. Ya. Dan apa jadi kepada Judicial Appointment Commission? Dan bagaimana orang boleh menerima tuduhan dan melekehkan yang Datuk Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sedangkan Judicial Appointment Commission itu menjadi hasilnya daripada Vicky Linggam, ya, solusi satu penyelesaian kepada keadaan Vicky Linggam untuk menentukan bahawa proses pelantikan Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim yang kanan telus dan dilakukan dengan sebaiknya. Ya. Tapi bila tak dipakai, tak ada orang bising. Ya? Orang yang duduk dalam kerajaan itu yang mempertahankan tentang soal judiciary, tentang rule of law, mereka diam. What happened? What happened? Kan? Padahal takkanlah kita tak boleh datang pada satu konsensus. Ya, satu konsensus, ada perkara yang boleh kita terima. Ya. Apa yang kita bila kita buatkan Judicial Appointment Commission? Tak payah pakai. Apa pasal? Pasal ini masa Pak Lah dulu, kan? Ini tak. Tetapi itu nak membetulkan keadaan to avoid the same problems that cropped up because of the Vicky Linggam issue, right? And it's not become better. Itu masalahnya, ya. Jadi sebab itu itulah sebab saya kata political education ni penting. Dan
perspektif kita kepada soal orang ni, orang UMNO duduk dalam parti, dia kena tindakan mahkamah. Kita kena ada pendirian dan kita kena ada fahaman. Orang yang dibawa ke mahkamah tak semestinya bersalah. Orang ramai mesti mempunyai pendirian itu. Mesti diberikan pendidikan itu supaya kita menerima asas rule of law. Rule of law. Satu asas penting dalam rule of law, ikut perlembagaan kita tak bersalah sehingga selagi kita tak didapati bersalah. Right? Yeah. Tetapi kalau kita tengok ini dah pergi mahkamah, tentulah salah. Ini pergi, kalau tak salah takkan dia pergi mahkamah. Kau tak tahu ke orang ni semua boleh salah guna kuasa? Yeah. Right? So that's why saya akan melancar buku saya. Yes. Nama buku saya ialah Dendam Orang Menang. Maknanya bila orang kalah, dia dendam tak apa. Pasal dia tak ada kuasa. Tetapi kalau orang menang tu, dia ada kuasa, lepas tu dia dendam, kita kena sedialah, bersedia. Tetapi kalau kita mempunyai pahaman dan rakyat ramai mempunyai pahaman bahawa ini permainan politik, dendam ni semua permainan politik, okey, bawa ke mahkamah. Tetapi bila dibawa ke mahkamah bukan maknanya dia bersalah. Yes. Bukan maknanya dia bersalah. Dia ni bukan maknanya yang peguam negara ni pintar dan paling pintar dari segi undang-undang, pendakwa raya pintar dari segi undang-undang. Ramailah peguam-peguam yang di luar tu lagi faham tentang soal undang-undang. Yeah. Jadi tetapi rakyat keseluruhannya Mesti faham lah. mesti faham. Rule of law, basic rule of law. You are not guilty until you're proven, you're innocent until proven guilty. Yeah. Right? So thank you, Tan Sri. This is very good conversation. And I hope you are successful in your book launch. And the book will sell well. And I will be there lah. Walaupun Thank you. Terima kasih. I will be there. Tapi jangan mahal sangat lah harganya. Kita kepada Zaid saya boleh bagi yang naskah yang percuma. Thank you. Jadi, thank you very much. Jadi terima kasihlah kepada semua yang pendengar. Kita jumpa lagi. Terima kasih.